Seiring perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0, ekonomi digital merupakan topik yang sering dibincangkan, khususnya untuk meneroka peluang dan meraih manfaat daripadanya. Dengan jangkauan yang sangat luas, ekonomi digital adalah landasan yang membuka ruang bagi perkembangan perniagaan, inovasi dan keberkesanan dalam perkhidmatan. Ke arah ini, Majlis Ekonomi Digital telah melancarkan Pelan Indo Ekonomi Digital 2025 sebagai peta jalan bagi penyertaan negara Brunei Darussalam dalam mengikuti aliran ekonomi global. Ini diharapkan agar perkembangan ekonomi digital akan menjadi lebih terarah dan lebih penting lagi adalah responsif kepada keperluan dan konteks pengguna-pengguna di negara Brunei Darussalam. Usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menggalakkan penyertaan dalam ekonomi digital mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari kalangan sektor swasta di negara ini. Sebagai pemangkin kepada penyertaan ini, kemajuan teknologi dan infrastruktur ICT di negara ini telah diberi perhatian utama. Di mana di kaca mata antarabangsa juga ataupun dunia, kita ni memanglah juga berpandukan juga to know where we are. Kita ni berpandukan beberapa world rankings ataupun international ranking. Salah satu ranking yang saya ingin juga kongsikan di sini adalah the UN e-Government Digital Index ranking, di mana ianya diadakan setiap 2 tahun, dan baru-baru ini juga bagi tahun 2020 the latest UN ataupun United Nations e-Government Digital Index ranking ini telah pun dikeluarkan, dan negara Brunei Darussalam pada masa ini walaupun di kedudukan di tangga ke-60 daripada 193 negara-negara yang disurvey, itu negara-negara UN. Brunei di tangga 60 daripada 193. Walaupun barangkali the ranking perlu pembaikan, tetapi alhamdulillah dari segi indeksnya ataupun scoringnya tu dari tahun 2018 ke tahunan ni, ia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jadi dalam hal ini significant development is the index ataupun component on telecommunication information infrastructure ataupun TII dalam ranking yang terkini ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, iaitu daripada 62% tahun 2018 sekarang menjadinya 80%, di atas 80%. So this is one of the most significant development juga, alhamdulillah. Dan perkara ini insyaAllah kita ni akan sasarkan lagi ke tahap yang lebih tinggi. Kalau kita ni melihat dari segi negara-negara ASEAN, negara Brunei Darussalam in terms of the e-Government Digital Index ranking, negara Brunei Darussalam menduduki ke tempat keempat misalnya dalam 10 buah negara ASEAN. Dan walau bagaimanapun, amongst ASEAN member countries, ranking dari segi telecommunication infrastructure-nya, negara ni adalah di tangga keduanya. We're the top 2 within ASEAN. Dan insyaAllah anitah yang satu-satunya sasaran-sasaran kita ni, dan ini ada juga di highlight dalam Digital Economy Master Plan 2025. Perkembangan dalam sektor telekomunikasi ini bertujuan untuk mempersiapkan negara Brunei Darussalam berdepan dengan perkembangan teknologi baharu dan keperluan semasa. Antara teknologi terkini yang diberikan perhatian khusus oleh pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi AITI adalah teknologi 5G. Persanan teknologi 5G berupaya menyediakan kelajuan internet yang lebih tinggi, yang membolehkan pemindahan data yang lebih pantas berbanding dengan teknologi 3G dan 4G yang pada masa ini.
Penggunaan teknologi 5G ini akan melengkapkan lagi kesaling hubungan atau connectivity yang ada pada masa ini dan mempercepatkan proses pembangunan ekosistem digital di negara ini, khususnya dalam mendorong inovasi dan mewujudkan pelbagai perkhidmatan digital yang baru untuk ekonomi masa depan yang menjurus ke arah the Fourth Industrial Revolution. Pada bulan Mac tahun 2020, pihak ATI telah menyediakan 5G Regulatory Sandbox untuk memberikan peluang kepada syarikat-syarikat yang berkelayakan untuk menguji cuba teknologi 5G tanpa dikenakan bayaran lesen, bayaran penggunaan frekuensi spektrum dan juga penginputan peralatan teknologi 5G ke negara ini. ATI pada masa ini mempengerusikan 5G Task Force yang ahli-ahlinya terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, para penyedia telekomunikasi, para akademik untuk mengkaji dan menggariskan cadangan strategi yang holistik bagi meningkatkan kesediaan dalam pelaksanaan teknologi 5G di negara Brunei Darussalam. Untuk lebih mengetengahkan potensi teknologi 5G, syarikat Unified National Networks Sendirian Berhad UNN, sebuah syarikat milik kerajaan, juga giat melaksanakan inisiatif ke arah infrastruktur ICT yang moden, kukuh dan terjamin bagi mendukung pelaksanaan inisiatif dan projek di bawah Pelan Indo Ekonomi Digital 2025. It is widely known 5G is a transformative technology, especially in the booming industry in digitalizations. It's not just about the high speeds that 5G can provide. It's also capable of providing a bigger capacity when it comes to the legacy network. We're looking at having millions of devices connected to a single network. So industries such as digital healthcare, the agriculture, smart homes, smart nations, and all and gas sectors will benefit from this rollout of 5G network. We truly believe 5G will be a key infrastructure for Brunei digital economy. It will form the backbone in Brunei's push for digital future. Dengan adanya infrastruktur moden yang kukuh dan terjamin, akan membolehkan pelaksanaan projek-projek flagship yang dikenal pasti di bawah Pelan Indo Ekonomi Digital 2025. Dari segi pengenalpastian beberapa flagship project. Apa yang saya masukkan dengan flagship project ini di bawah Digital Economy Council ini, setelah diteliti juga dan secara menyeluruh, pada peringkat awalnya telah mengenal pasti ada 3 flagship utama ataupun projek utama. Satu adalah digital payment, iaitu pembayaran secara digital. Kedua adalah digital ID tu. So digital ID ini pun sedang dalam peringkat diusahakan dengan pihak-pihak yang berkenaan, kementerian yang berkenaan. Dan ketiga juga salah satu juga yang memang dikenal pasti juga dan sedang dilaksanakan adalah sehubungan dengan smart education atau smart schooling. Salah satu projek flagship yang dikenal pasti oleh Majlis Ekonomi Digital ialah Digital Payment. Projek Digital Payment Hub pula ianya merupakan sebagai salah satu inisiatif strategik ke arah transformasi industri pembayaran negara kepada pembayaran secara digital. Kala ini, Authority Monetary Brunei Darussalam ataupun MBD telah pun menerbitkan Digital Payment Roadmap for Brunei Darussalam 2019-2025 yang antara lainnya adalah melaksanakan projek Digital Payment Hub yang juga telah mendapat sokongan Majlis Ekonomi Digital dan diklasifikasikan sebagai satu national flagship project di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital. Jadi mengambil kira pentingnya projek ini dan penyelarasannya dengan inisiatif nasional yang lebih meluas, MBD adalah committed untuk menerajui projek ini bersama dengan 2 bank tempatan iaitu Bank Islam Brunei Darussalam dan Bank Baiduri Berhad dan juga turut disertai oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib agar ianya akan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur
dan berjaya. Digital Payment Hub dijangka akan dilancarkan pada tahun 2021 yang mana objektif utamanya adalah untuk menyokong peningkatan pembayaran digital di negara ini sebagai bentuk pembayaran yang lebih dipilih, melebihi daripada pembayaran menggunakan wang tunai dan juga cek, dan seterusnya menyokong lagi lanskap pembayaran digital di negara Brunei Darussalam. Sebagai salah satu flagship projek di bawah Majlis Ekonomi Digital, pelaksanaan Digital ID menjanjikan perubahan substantif kepada lanskap perkhidmatan digital untuk dimanfaatkan oleh pengguna di negara ini. Digital ID sebenarnya ialah sistem pengenalan diri secara elektronik dan konsepnya adalah sama seperti kad pengenalan biasa iaitu kad pintar. Peralihan kepada ekonomi digital memerlukan sistem identiti yang berbeza. Di sinilah diperkenalkan identiti digital atau dikenali sebagai Digital ID yang berfungsi secara elektronik untuk membuktikan identiti individu dan hak untuk mengakses maklumat atau perkhidmatan dalam talian. Penggunaan Digital ID ini akan mengubah cara akses pemberian perkhidmatan sektor awam dan swasta serta mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital negara, khususnya untuk mendukung hasrat kerajaan dalam business-friendly environment yang menjurus kepada ease of doing business iaitu EODB. Dari segi faedah yang akan diperolehi oleh orang ramai ialah Digital ID ini adalah kunci untuk menggunakan perkhidmatan digital secara single sign-on. Artinya mana-mana perkhidmatan yang diberikan secara online itu menggunakan satu ID sahaja. Pada masa yang sama, sebagai asas kepada pelaksanaan flagship projek serta inisiatif-inisiatif digital di negara ini, Fuel Hub iaitu satu infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi agensi-agensi kerajaan yang lain menempatkan maklumat secara berpusat untuk tujuan memudahkan perkongsian maklumat. Dalam dunia ekonomi digital, Digital ID yang baik selalunya boleh meningkatkan kawalan, privasi dan keselamatan di atas data dan transaksi untuk membantu mengurangkan jumlah ancaman cyber yang semakin meningkat. InsyaAllah nanti sudah pelaksanaan Digital ID dan People Hub ini akan diperkenalkan. Ianya akan menggunakan trend teknologi terkini berdasarkan kepada industri revolusi 4.0 seperti teknologi blockchain, big data dan juga teknologi cloud. Selain dari infrastruktur yang mantap, penggunaan data digital juga memerlukan pendekatan yang khusus dalam era ekonomi digital. Bagi memastikan data pengguna adalah ditangani dengan sebaiknya, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada masa ini sedang giat mengusahakan penyediaan perundangan bagi perlindungan data peribadi dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan yang berkenaan. Penggunaan teknologi terkini dan keperluan bagi perkhidmatan digital menjadi semakin ketara semasa negara menangani penularan wabak pandemik COVID-19. Manfaat dari teknologi revolusi industri 4.0 seperti Artificial Intelligence, AI dan Big Data yang dimanfaatkan dalam aplikasi BruHub telah dapat dilihat menyumbang kepada penyediaan dasar yang berteraskan data. BruHealth menggunakan kaedah algoritma untuk menentukan status kesihatan seseorang menggunakan beberapa soal selidik yang berkaitan dengan status kesihatan mereka. Aplikasi BruHealth mempunyai kemampuan untuk membuat pemantauan dan ramalan, yakni forecasting capabilities dengan menggunakan Big Data Analytics dan Artificial Intelligence. Aplikasi BruHealth ini akan terus digunakan dan akan menjadi normal atau kebiasaan bagi orang ramai di masa akan datang. Ianya juga telah membolehkan pihak kerajaan untuk memajukan rancangan dan inisiatif-inisiatif untuk mengubah negara Brunei Darussalam untuk menjadi a smart nation dan mendukung matlamat strategik bagi Digital Economy Master Plan 2025. Di saat negara berhadapan dengan ujian dan cabaran akibat wabak ini, kebergantungan kepada teknologi digital bagi kegunaan asas dan keperluan menjadi semakin ketara.
Dalam berhadapan dengan cabaran ini, peluang untuk terus meneroka ekonomi digital semakin terbuka bagi memberikan kelangsungan dan penyelesaian kepada pengguna. Syarikat-syarikat seperti Hedomo, Naindah dan Gomamam yang memberikan perkhidmatan berlandaskan teknologi telah dapat memanfaatkan keadaan ini bagi menyediakan solusi atau penyelesaian selaras dengan keperluan pengguna. Hedomo is basically an online marketplace that is mobile app based. So it's where people can be vendors and they can sell their products online, and customers can purchase online as well with the option to get delivery. Because social media and online marketplace is different. So we want to make it easy for vendors to actually sell and provide the online payment that there is on Domo now. So for our customers, they can see a selected variety of products that they can buy and even services. We have quite a number. From before COVID, we had about 70 orders per day. Post-COVID, we still get up to almost 200 orders per day. So it's been pretty good. So Naindah.com is actually an online platform that allows sellers to sell their products, and then buyers from local and international market are able to purchase through our platform. So we handle all the delivery from start to end, whether it's local and international. So we've delivered to Singapore, Indonesia, and some other countries as well. So actually we verify that the products is good for sale. So we make sure that whatever they see and whatever we describe is actually what they get. So if there's no potential of being scammed, because we are a middle person that they can trust. And at the same time, we offer same-day delivery to 4 districts, and we offer online payments, so the public can actually make payment using credit debit card, whether they're local or international. Gomamam is basically a food delivery service. We provide in-demand food to the customers. So basically, we have an app. We have a website. So customers can order through the app atau the website saja, and then we will be doing the deliveries to the customers. Our food delivery service is a bit different because customers are able to track the food from the restaurant to the customer itself. Dari apa yang dikongsikan oleh Hedomo, Naindah dan Gomamam, jelas menunjukkan bagaimana keputusan untuk memanfaatkan teknologi telah menjurus kepada perkembangan strategi dan inisiatif baharu bagi pelbagai bidang perniagaan. Langkah ini telah dapat membukakan peluang pekerjaan dan meluaskan skop perkhidmatan bagi memenuhi keperluan pelanggan. Perkembangan ini adalah seperti yang dialami oleh beberapa syarikat tempatan lain yang sememangnya telah memanfaatkan teknologi dalam strategi perniagaan mereka. Antara syarikat yang aktif memanfaatkan teknologi dan menjadi penggerak kepada ekonomi digital dalam sektor pengangkutan adalah syarikat Dart Logistics Sendirian Berhad. Dart Logistics Sendirian Berhad is a Brunei-based technology company. We facilitate for transport in using technology for Bruneians. We launched our first service in May 2017, and our vision is to meet the Wawasan 2035 vision of Smart Nation and facilitate through technology our booking platform. Dart is recognized as one of the gig economy options in Brunei Darussalam, especially for the youth sector. Because of this contribution, we've received the Brunei Excellence Award in 2019 for youth development. Dengan berteruskan teknologi digital, kaedah pemberian perkhidmatan juga telah berganjak dari pendekatan konvensional kepada pendekatan baharu. Ini termasuk perkhidmatan pembelajaran yang dimudah cara dengan teknologi digital.
Al-Hufaz Management adalah platform pembelajaran nombor 1 Al-Quran di Brunei. Kami adalah terdiri daripada warga-warga Brunei Darussalam yang bertauliah di Majlis Ugama Islam Brunei. Ketika COVID-19 melanda negara kita ini, negara Brunei Darussalam, alhamdulillah negara kita ini popular dengan tagline-nya iaitu negara zikir. Jadi saya sangat risau jikalau murid-murid kami berhenti mengaji Al-Quran. Alhamdulillah, kebanyakan saya sangat memuji sifat dan ulah orang-orang Ketani di mana mereka tidak meninggalkan Al-Quran. Sebaliknya menjadikan kelas Al-Quran yang selalunya kami berhadapanan peer to peer itu menjadi online. Jadi alhamdulillah guru-guru kami, Hufaz Educators, mereka berjaya menjalankan kelas Al-Quran secara dalam talian melalui aplikasi Zoom dan Microsoft Teams dan sebagainya. Dan alhamdulillah diterima baik oleh para murid kami dan saya sangat teruja dengan sambutannya. Dalam menghadapi arus perkembangan, setentunya cabaran yang dihadapi juga memerlukan semangat juang untuk terus bertahan dan berinovasi bagi memperolehi keyakinan dan kepercayaan pengguna. In the beginning, our main challenge was that the public to get to know about DART and about the services. Since then, the support local community has given us so much support and in using the service as well as letting other people know. And I think this is why you can see our monthly increase on our rides. We actually have a lot of challenges, but one of the main challenges that we overcome was the cash on delivery, which we offer actually. Ini ditambah lagi dengan penularan wabak COVID-19 yang memerlukan syarikat-syarikat ini mengambil langkah yang sewajarnya bagi memastikan kelangsungan dalam perniagaan. Setentunya, dengan semangat ini, ianya telah dapat mengukuhkan kedudukan syarikat-syarikat ini untuk terus tampil bersaing dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Okay, our first challenge, the first challenge that we faced would be trying to convince our business partners to get on board and trust our service. Yeah, and also to prove to them that we are of value to them. The last one would be when the COVID situation started in Brunei, trying to source out the PPEs, the gloves, the face masks. That was a challenge in itself, and also writing up the SOP, standard operating procedure, and also implementing them on a wide scale. Untuk memastikan penyertaan negara dalam ekonomi digital akan terus relevan dan bergerak seiring dengan perkembangan dan kehendak semasa, ianya bergantung kepada keupayaan untuk berinovasi. Dalam hal ini, sokongan untuk berinovasi turut diberikan oleh sektor swasta di negara Brunei Darussalam. DST strongly believes that innovation will be the key to the company's future development, growth and success. And DST's ability to support the development of the digital economy in Brunei. DST has therefore established InnoLab, which will take on innovation initiatives, allowing for a dedicated and company-wide focus on innovation. InnoLab is at the heart of DST's belief that innovation is not only about technology, but is in fact the transformation of knowledge to create a new product or service that can be of value to society. Inovasi pula seharusnya responsif kepada keperluan pengguna bagi memastikan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan akan mendapat sambutan yang baik. Sebagai contoh adalah projek Smart Meter yang diusahakan secara bersama di antara sektor kerajaan dan sektor swasta, iaitu syarikat DST. This Unified Smart Meter project is an initiative to encourage and drive more efficient supply and use of utilities for both electricity and water in Brunei Darussalam, and to improve the overall experience of end users receiving utility services from the utility providers. And most importantly, it is a move towards digitalization, as Unified Smart Metering platform is the gateway to digitalizing electric and water services and provide a smart platform for other smart initiatives.
Dari paparan pelbagai penggiat dalam kalangan agensi kerajaan dan syarikat-syarikat swasta dan ditambah lagi dengan kadar penggunaan dan sambutan yang menggalakkan daripada pengguna, jelas dilihat adanya sinergi yang kukuh antar kerajaan, sektor swasta dan masyarakat dalam membentuk persekitaran yang kondusif bagi perkembangan ekonomi digital di negara Brunei Darussalam. Jadinya in a nutshell, segala usaha dan inisiatif yang dijalankan ini, khususnya bagi Ketani semua untuk menuju ke arah menjadi sebuah negara pintar ataupun smart nation, all the components ini ataupun inisiatif ini perlulah ditangani secara berkooperasi, bekerjasama secara whole of nation. Bukannya satu kementerian, malahan bukannya beberapa kementerian, tetapi semua dari segi sektor-sektornya, dari segi kementerian bagi pihak kerajaannya, agensi-agensi pelaksananya, dan juga dari segi swasta, pihak swasta bagi menerjui usaha kita ini ke arah sebuah negara pintar, iaitu smart nation. Alhamdulillah, dengan kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, jentera kerajaan, ekonomi dan pengguna yang bergerak dengan berlandaskan whole of nation, insya-Allah negara Brunei Darussalam akan terus mengorek langkah ke hadapan seiring perkembangan teknologi bagi menjayakan wawasan negara 2035.